Anda saksikanlah bagaimana megahnya stadium ini berdiri untuk cerita kebanggaan rakyat Johor, iaitu stadium yang sangat-sangat luar biasa yang telah pun menyaksikan cerita bola sepak Malaysia terpahat dalam cerita ataupun diary pentas sukan negara. Okey, Syafiq Rahim. Best padang ni? The best. The best, ha? Ya. Sebab Syukur Adan pernah cakap aku. Tak tahu semalam dia sempat main tak sempat main. Dia main semalam? Tak sempat main. Impian dia aku sebelum dia pencen dia nak main kat padang ni, tak sempat aku. Mungkin lepas Malaysia Cup lah saya ajak dia main kat sini. Okey, Syukur. Kita buat friendly. Baik, Syukur. Tunggu dah kata okey, kita akan main lepas ni. Syafiq kata dah best. Tapi aku cerita stadium ni aku, bolehlah Tengku Mahkota Johor, saya guna ayat yang sarkastik sikit. Bolehlah ambil semua apa sponsor-sponsor ni suruh bayar buat stadium ni. Tuan Kumar Kota Johor bolehlah buat. You bayar ni. Well, saya rasa mana-mana syarikat ataupun individu yang berduit, sebelum untuk membuat apa-apa investment, mereka sendiri akan buat penilaian sesuai atau tidak, ada a good return atau tidak. Dan saya rasa ramai yang percaya kepada projek JDT kerana kita boleh tengok today JDT has become an international brand. Jadi kalau kita tengok syarikat-syarikat yang menaja JDT hari ini bukan calang-calang punya syarikat, international brand. Nike, Subway, Hublot, Aston Martin, UNICEF, salah satu organisasi yang terbesar dalam dunia. So saya rasa mereka pun tahu, mereka ada buat penilaian mereka, kajian mereka sebelum mereka membuat satu investment. Dan kalau mereka rasa benda itu sesuai, mereka akan invest dalam projek tersebut. So saya hanya memberi offer ataupun berbincang, tetapi keputusan untuk seseorang investor tu invest mereka punya duit, mereka buat penilaian mereka sendiri dan keputusan mereka. Bukan saya letak pistol atas kepala siapa-siapa. Okey, itu cerita tentang stadium. Kalau ikut fasiliti pun, Syed, kita tengok visual pun kita dah rasa macam, kalau siapa yang rasa dia jiwa bola lah. Kalau dia cerita fikir pasal benda lain, dia tak rasa. Tapi facilities itu sendiri, Syed, dari segi sport science dia semua komplit di sini. Ya, macam saya cakap tadi lah awal-awal. So sebagai pemain yang berada di pasukan Johor Takzim, you tak boleh fikir apa dan you tak ada sebab dan alasan lagi kalau you tak boleh nak bagi yang terbaik untuk pasukan. So you just training and then give good performance dalam game. So sebab benda-benda yang lain dah disediakan oleh pasukan, oleh Tengku untuk awak punya performance tau. So mungkin di tim lain kurang ataupun tidak ada benda-benda yang macam ni. So itulah saya cakap, kita sebagai pemain banyak benda yang perlu kita fikirkan. So di sini kita perlu fikirkan, you just bagi yang terbaik untuk tim dalam training dengan dalam game. Itu saja. Okey, itu yang diterapkan oleh JDT. Bagaimana pula management gua? Kalau kita lihat, Patik masih ingat bagaimana bila Syafiq Ahmad kemalangan. Insiden tu sebenarnya pantas pihak kebajikan di JDT mengambil berat tentang pemain. Lain-lain yang mungkin orang tak tahu, kita share. Masa saya terima laporan tersebut, first kali saya hantar saya punya setiausaha sulit saya dan juga imam besar negeri Johor untuk membantu menguruskan segala-galanya. So hospital, perjalanan, transportation, segala-galanya saya jaga. Kerana macam mana pun itu tanggungjawab saya sebagai pemilik kelab dan dia adalah pemain saya. Bukan tu saja, saya pun buat masa yang sama masih hantar Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk menetap di Kedah buat masa itu, untuk memberi dia support, buat solat hajat dan bagi dia support dalam untuk make sure tenangkan dia, kerana situasi itu adalah bukan situasi yang senang untuk siapa-siapa melalui. So that is what situasi saya dengan Syafiq Ahmad. Kebajikan tu juga saya patut tertarik bagaimana Ramadan katanya ada
Ramadan ada injury dan klub kita ada satu perjanjian dengan Dr. Bofa, which is Manchester City punya dan Barcelona punya doktor dan consultant. So saya ada kolaborasi dengan dia. Dan saya menghantar Ramadan ke Barcelona untuk membuat surgery. Dan insyaAllah kita akan nampak Ramadan back in action tahun depan. Hantar ke Barcelona? Yes. Pergi cek kaki ya? Gary Steven Robert saya pernah hantar, Kunalan pun sama. So setiap pemain yang ada injury, saya akan hantar ke Barcelona untuk mereka buat treatment mereka di sana. Itu dari segi elemen kebajikan, Afiq ya. Player datang dan pergi, tetapi konsep dan juga falsafah JDT tidak pernah berubah. Polisi. Saya rasa polisi kena stabil. Tak boleh polisi tidak boleh berubah. Itu adalah benda yang paling mustahak dalam klub. Afiq, antara momen yang best dengan Tunku Mahkota Johor. Banyak. Kita ambil yang hari ni reveal dia tak apa. Terlampau banyak. Yang botol tu, yang baling botol. Mana dia baling botol? Tak ada gol. Saya baling fridge. Freeze. Terlampau banyak. So bagi saya biarlah kita sebagai pemain di sini yang orang kata keep kita punya, you know, if you nak rasa you give performance yang mas sekarang datang sini untuk pemain di pasukan Johor Takzim, tapi you must show yang you relevant ataupun apa orang cakap, you berhak berada di sini. So you boleh tahu untuk main di sini. Tak semua pemain bagus boleh pikul batch JDT. Saya bagi contoh. Gopinadan pada pandangan saya adalah pemain yang very good player. Tapi masa kat sini dia tak boleh cope dengan sistem kita. In training, dan kita nampak lepas tu dia berhijrah. So benda-benda macam gini tak semua pemain boleh main. Saya ingat lagi Luciano Figueroa datang cakap kat saya, bukan senang untuk main dengan JDT because of the level of intensity dalam training dan juga the demand of success untuk pencapaian dan kejayaan. Dia punya demand is besar. Jadi competition dalam squad pun is besar juga. Patut tak alihkan sikit kepada bagaimana harmoninya keluarga JDT ni. Kalau kita tengok di Instagram, tunggu kejap-kejap makan, ada barbecue. Well, saya contoh, saya rasa satu energi ataupun harmoni sangat mustahak dalam mana-mana organisasi, bukan saja dalam bola sepak. Dan di sini kami harus, saya kena jagalah benda-benda ni semua. Macam mana pun bagi pandangan saya, apa yang paling mustahak sekali dalam mana-mana organisasi untuk mencapai kejayaan adalah man management. Okey, ini soalan daripada fan. Nama dia Muhammad Farid. Dia tanya, sejak hari pertama Tunku masuk, the day one, take over, apa sampai sekarang yang Tunku rasa masih tak dapat Tunku buat? Saya ada cita-cita untuk ada satu pusat latihan yang sangat unik, to be the best dalam Asia. Complete dalam segi sports science, infrastructure, yang selama-lamanya akan dihargai oleh klub dan juga para penyokong dan mana-mana aja sports enthusiast. So itu saya punya cita-cita yang belum saya capai, tapi kami dah ada perancangan untuk ada pusat latihan yang baru, yang unik. And itu saja, dan juga untuk try kita punya best dalam ACL. Walaupun saya tahu proses dia lama. Baik. Kerana bajet-bajet pasukan yang ada dalam tu kalau nak bandingkan dengan kita, kalau contoh kita 6 million US, mereka 14 to 15 million US. Dan juga mereka dah main dalam level itu begitu lama. Baik. Kita hanya baru saja main dalam level tertentu. Tetapi kita telah membuktikan yang kami boleh compete. Kalah menang belakang kira. Tetapi untuk berada dalam pertandingan yang berprestij itu adalah satu pencapaian yang sangat hebat. Dan saya akan tetap, dan saya rasa coach, pemain pun semua mereka ingin push diri mereka sendiri untuk pergi lebih jauh lagi dalam pertandingan ACL. Kalau ada player yang nak datang ke JDT, apa pesanan dia? Kalau ada lah hati nak datang ke JDT. Do your job lah. Buat yang terbaik untuk pasukan, dan hati kena besar bila berada di sini.
Because macam Tengku cakap, demand dalam tim, Tapi tata tertib sini pun Ya. macam contoh disiplin. kalau awak salah guna social media, fine 40,000. Ya. Okey. Yes. 40,000. 40,000 dalam kontrak. Kalau awak salah gunakan social media, kalau awak salah your work ethic, kita ada work orang panggil etika. Dan you get fine kalau salah guna social media ke ataupun training lewat ke lambat. Macam contoh kalau lewat training 15,000. So tak ada main-main punya cerita dalam JDT. And players pernah, tak silap saya Akir Rashid pernah lambat sekali, dia pernah kena bayar fine. 15,000. Yes. Saya pernah kena sendiri dulu. Berapa? Siapa suruh kau datang lambat? Tak, so just kita bagi experience lah. So dulu saya mungkin dulu you know but Darah muda. so mungkin dulu yalah macam sebagai pemain dia ada macam tahap dia punya pemikiran tu, so makin lama makin ni. So bagi saya sekarang, ya kalau saya tak kena macam tu dulu, mungkin saya tak dapat tak belajar sesuatu yang lebih baik. So boleh saya akan kita boleh share saja pada yang lain-lain, pada muda-muda, yang player-player muda, yang benda-benda macam ni wajib you tekankan. Training, times, punctual, everything, discipline. Sebab because bola sepak ni bukan you just nak main bola sepak. Contoh, bila bini salah guna social media pun saya fine player. Player tu kenal. Yes, kalau bini dia tak boleh kawal, Tak boleh kontrol bini tak dia. boleh kontrol, salah menggunakan social media yang boleh mencemarkan nama klub ataupun apa-apa, player masih kena fine. Tapi beras kita beli tu. Ha? Beras kita yang beli. Yes. Ini undang-undang polisi klub. Ini undang-undang polisi kelab. Jadi lambat 15,000 tu. Kalau lambat training, Lambat kalau training salah berapa? guna social media 40. Jadi social media 40, kalau hari tu memang hari malang. Kalau gaji tak cukup, or anything, utang. Yes. Gaji tak cukup utang. Utang. Still you kena pay, bayar. Kalau hari tu 40,000, balik dah bergaduh dengan bini dah. 40,000. Coach lambat pun kena fine. Manager akan fine. Coaches kena ada 2 jam sebelum training. Kalau coaches lambat pun kena fine juga. Jadi kepada yang nak datang ke JDT tu, renung-renung dan fikir-fikirkanlah.